dengan dekat sini. Okay. Sebab saya rasa dekat sini kita lebih kepada menjaga. Sebab kita punya pembangunan sasiah pelajar tu lebih holistik. Kan sebab itu kita ada co-curriculum. Sebab itu kita ada pembangunan pelajar kita lebih ke arah situ. Tapi di sana saya nampak benda tu tak terlalu. Tapi itulah, tapi at the same time I also see that our students currently pun kat Malaysia dia sendiri pun merasai benda yang sama macam apa yang kita pernah lalui kat UK. Some of the lecturers ataupun dekat ni tak berapa nak bagi tumpuan, kan. Exactly. Maksudnya not all lah experience somebody who care for them, kan. Which I feel that as an educator, yes, you have to care for the students inside the class. Tapi of course kalau you mengajak sekali satu batch sampai 200 orang, payah sikit lah. Memang payah lah. If it's difficult lah, you want to care for them, kan. That's bring me to orang kata apa, the challenge that you face lah bila mengajak baru ni, kan. Kan kita mengajak masa COVID lah. Kan, mengajak online semua, kan. So can you share with me what's your apa tu? COVID punya, actually bagi saya cabaran dia mungkin nasib baiklah saya pun sebenarnya sebelum PKP, sebelum COVID lagi saya dah berminat. Itu yang kita jumpa waktu bulan 12 ikut bengkel flip classroom dan sebagainya. Alhamdulillah saya dah ada. First time jumpa Syah masa time tu lah. Flip classroom kan. Flip classroom. Jadi waktu itu saya dah pun ada sedikit knowledge lah. Alhamdulillah dah ada sikit lah. Jadi bila kena buat PKP tu, the challenge is to macam nasib baik subjek yang ajar tu subjek yang agak management sikit lah, yang tak memerlukan calculation dan sebagainya. Challenge dia lebih kepada macam satu, yang pertama pelajar lah. Kita tengok ke situasi pelajar. Alhamdulillah untuk pelajar saya tak ada masalah dari segi internet. Yang tu satu benda yang melegakan lah. Jadi bila tak ada masalah dari segi internet, tak ada lah kena panjat pokok tak ada dia pun tak ada isu dari segi lambat, tak ada internet. Semua boleh join live class lah. Okay, jadi itu satu benda yang lega sikit lah. Kemudian cabaran yang kedua adalah dari segi kita punya persediaan equipment. Maknanya sebagai orang yang tak pernah sangat buat online class, jadi itulah yang kena beli mikrofon lah, kena beli kamera baru dan sebagainya. Tapi itu alhamdulillah tak ada masalah sangat lah. Okey lah. Tak boleh claim tak boleh claim. tak claim. Sendiri punya. Tak mau claim. Kita pakai sendiri lah. Okay, kita beli yang tu, letak sebelah. Yang kemudian nombor 3, cabaran apa lagi? Mungkin cabaran dari segi engagement lah kot dengan student. Sebab saya buat asynchronous, iaitu pengajaran tak segera. Iaitu asynchronous, maksudnya saya decide nak buat asynchronous satu sebab saya kesian kepada student saya. So Syah record video siap-siap lah. Saya record video siap-siap dengan harapan pelajar tidak memerlukan tidak menggunakan data yang tinggi, dan dia orang boleh access anytime anywhere that you like lah. Jadi saya menggunakan kaedah itu. Saya decide lah. Tapi lama kelamaan saya nampak kaedah itu kekurangan dia adalah interaksi lah. Kita ada discussion board dan sebagainya, cuma dia tak seronok macam dia duduk dalam kelas lah. Dia feedback tu bukan serentak, bukan on the spot. Tapi lepas saya dah sedar benda tu, saya buat live class jugalah beberapa kali. Tapi most of the time recorded dan juga games ataupun activities at your own pace and your own time lah. Which is saya rasa the main reason adalah sebab student punya internet. Sebab itu nombor 3 lah cabaran dia. Cabaran yang lain adalah dari segi kita lakukan persiapan ataupun untuk menghasilkan video tu. Bagi saya, sebab saya bukan jenis record video bercakap lepas tu habis macam tu saja. Macam saya akan create 1 or 2 activities lah. Jadi yes, you have to allocate time for you to create the activities buat. Maknanya kena satu nak fikir aktiviti apa nak buat. Aktiviti apa nak buat. Kena jadi kreatif fikir lagi. Kena fikir, kena bezakan juga. Takkan setiap kali nak buat Kahoot sebagai contoh kan. Takkan setiap kali nak buat quizy sahaja dan sebagainya. Jadi mestilah dipelbagaikan. Jadi saya guna berbagai jugalah, add puzzle, wood wall, saya pakai Slido, pakai quiz, pakai Menti dan sebagainya. Itu jadi satu kerja jugalah untuk mempelajari benda tu. Cekap dah lah ni. Tak jugalah. Boleh lah. Ada member-member yang lagi cekap lah kan. Tapi saya boleh buat sikit lah, okey lah. Tapi alhamdulillah saya rasa waktu PKP tu okey, nasib baik student saya tak ramai, 30 orang. Jadi saya boleh kejar yang mana yang lambat, yang mana yang ada masalah.
tengok dia tak masuk kan, tengok dia ni patut deadline semalam, tiba-tiba dia tak attempt lagi. Jadi kita boleh direct contact dengan dia, kita bagi tahu dia apa masalah. Tapi student buka tak? E-learning semua dia buka tak? Buka. Dia buka lah. E-learning waktu tu kita pakai Google Classroom. Oh, pakai GC. Jadi tak pakai yang in-house punya platform lah time tu, Google Classroom. Okay. Jadi okey lah student masuk, dan sama ada dia orang tengok ataupun tidak lecture tu is another thing lah. Tak tahu. Tapi lah, when they come to live session tu penuh tak? Live session okey lah, penuh lah. Sebab itu saya rasa pensyarah dia suka buat live session. Sebab live session surely the student will come lah. And the student they have the opportunity to student tu boleh tanya lecturer, dan lecturer juga boleh pinpoint. Okay. Tapi student tanya tak soalan? Tanya je lah. Memang ada interaction lah. Adalah. Cuma tak pastilah yang lain-lain ataupun yang the same person asking the same ataupun over and over again. Kadang-kadang okey je sebab kita dah rapat dengan dia orang kan, jadi dia orang pun mungkin tak segan sangat lah waktu tu. Tapi cabaran dia tu lah, maknanya nak memastikan student betul-betul dengar ataupun sebab kalau dah pernah kenal awal, lepas tu ngajak mereka sekali lagi okey kan. Macam in my case dah lah kena mengajak okey, sem lepas tak ada hotel lah. Sem lepas dapat dalam 29 orang. So 29 orang okey sikit lah. Okey sikit. Lepas tu tapinya ngajak 2 program. 2 program berbeza, subjek sama, 2 program berbeza. Kali 2 tak. Maksudnya program tu main daripada budak-budak applied chemistry. Tak pernah jumpa, tak pernah kenal, tak pernah. Student baru lah. Student baru. Atau student satu lagi pun kita pun tak pernah ngajak kat sebelum ni. Tak pernah kenal. Kira ni these are people that I know their name virtually. Never meet in person. So it's quite difficult as part of the engagement lah kan, apa-apa kan. Tapi in return pun last student-student ni berani, adalah seorang dua je yang unmute nak bercakap, tapi most of the time dia pun bukan setakat tak mau chat dekat dalam chat box tu. Dia pun nak pakai menti sebab dia pun nak remain anonymous. Dia pun nak respon remain anonymous kat situ kan. Boleh faham jugalah. So that is orang kata apa, somehow I think not only me who face the similar punya situation lah kan. Kalau kita tanya mostly lecturer lain, that is the challenge of online teaching lah. Tapi I agree with you lah. My concern pula on the live teaching ni, because sometimes the timing yang kita buat live teaching tu tak kena dengan mereka. Yes, exactly. Kan? Timing pun bawa mock pergi klinik. Saat ni dia kata mock bapak dia bawa keluar, dia suruh pergi buat kerja rumah. Sebab dia duduk di rumah dan ada juga pelajar yang dia mungkin ada masalah kewangan keluarga dia, jadi dia terpaksa membantu keluarga dia. Jadi dia kena pergi bekerja dan sebagainya. Betul. Sebab tu ada yang pensyarah, ada sahabat-sahabat yang mengatakan kadang-kadang student ni semua agree untuk buat test pukul 2 pagi. Iya. Semua. Maknanya saya tak tahulah kos mana. Tapi saya difahamkan ada yang macam tu. Saya kata, betul lah. Memang dia orang semua agree. Ya betul, 2 pagi je waktu yang paling sesuai. Sebab 2 pagi tu waktu yang semua masih lagi berjaga. 2 pagi tu waktu yang mungkin semua internet laju. Dan 2 pagi tu tak ada gangguan lain. Saya rasa okey lah, logik lah. Sebab student kalau buat test berapa lama? Test selalunya saya tak buat test sebab saya punya continuous assessment mostly on assignment lah. Test tak ada, tapi yang sahabat-sahabat yang buat test tu saya rasa dalam setengah jam tu buat dah. Dia buat sekejap lah. Sekejap lah, not like 2 hours bukan lah. 1 hour kot maximum. Dan I used to give my student test about 4 hours. 4 hours. Nanti memang sebab kami ada extended assessment. Kalau budak-budak yang buat calculation semua lah, 24 hours. Maksudnya dia final exam tu digantikan dengan extended assessment. Okay, faham. So final assessment ni ialah 24 jam kena siapkan that particular assignment tu. Jadi to build up dia punya capability so that they be able to answer EA. So kita kena prep lah daripada awal lagi, bagi test yang lebih kurang sama level kan. Sebab kalau kita bagi senang sangat, yang hujung susah, saat ni orang akan question pula kenapa ada beza dari segi grading kan. So kita, tapi okey lah, tengok dia survive. Survive jugalah, alhamdulillah. Tapi rasa student dia orang mostly yang saya nampak in general lebih suka face to face lah. Lebih suka lah. Cuma online dulu masa kita face to face ramai yang nak cuba online. Kalau bila kata online dia orang macam seronok. Mungkin orang dah ubah fikiran lah kot. Dan ni lepas ni tobat kot kena main kelas lah. Ni main kelas lebih menyeronokkan lah. Tapi sebagai as a teacher, as a educator, saya rasa online learning ni seronoknya adalah
ialah kita tak perlu pergi ke kelas. Kita punya kelas pun timing akan lebih short. Betul. Dan kita lebih concise dalam penyampaian. Betul. Cuma dari kita seronok dia, aktiviti dan sebagainya tu payah nak buat lah. Macam saya dulu kelas saya pernah dalam kelas saya buat musical chair. Pernah sampai tahap macam tu lah. Jadi kalau dah online, dah PKP, macam mana nak buat kan? Ada yang kita buat macam-macam lah aktiviti yang grouping punya konsep kan. Betul. Saya ajar bidang sustainability. Jadi banyak yang open-ended punya konsep kan. Dia kurang calculation tapi lebih kurang banyak teori konsep. Jadi seronok kalau kita berjumpa depan dan kita bercerita. Right. Saya juga suka tunjuk video pelik-pelik yang jumpa dekat YouTube pasal sustainability. Bila nak tunjuk secara live ni jadi macam yalah online betul kan, jadi sangkut. Betul lah. Kalau di depan tu, satu lagi sebenarnya bila nak buat online ni, dia tak sama dengan apa yang kita lalui selama ni. Online yang sepatutnya yang idealnya, dia bukan macam ni. Sebab yang sini kita panggil macam emergency remote teaching kan. Yang terpaksa lah dah tengah-tengah. Dalam keadaan semua terpaksa, lecturer terpaksa, budak-budak terpaksa kan. Sebab kalau online learning betul-betul ialah everybody subscribe to it kan. Maksudnya kita agree untuk. Yang ni memang dia orang kena paksa lah kan. Terpaksa lah. Itulah kata. Okay, so sebut pasal Syah punya minat. Macam mana tiba-tiba main ataupun minat dengan sastra pula? Sastra. Sebenarnya saya daripada kecil lah, mungkin pendengar yang tak kenal, saya juga merupakan seorang penulis lah. Saya menulis dalam bidang dalam cerpen lah, genre cerpen lah mostlynya. Bukan certot. Bukan pendek sangat. Ini cerpen panjang dalam lebih kurang 2000 batang perkataan lah. Novel, travelog. Saya adalah seorang penulis kreatif yang bersifat cerita lah. Saya bukan orang bahasa sangat. Saya tak main bahasa, saya kurang sikit. Mula minat sebenarnya dia daripada kecil. Minat dia develop sebenarnya mula daripada komik, kartun. Saya suka lukis kartun masa kecil. Tapi lukisan saya buruk. Saya memang masalah lukis ni, tak pandai lukis, tapi suka buat cerita. Okay, itu satu. Kemudian apabila masa kecil-kecil dulu kita pergi travel kan, mak ayah bawa pergi KL dan sebagainya, saya suka buat reporting. Suka menceritakan balik macam buat diary lah. Buat diary dan sebagainya. Even pada tahun 2004-2005 tu saya dah mula ada blog. Pada waktu itu pakai geocities.com. Waktu tu lah waktu yang situ umur apa? Umur tu 16 tahun, 15 tahun macam tu. Jadi saya tu pakai front page, pakai Dreamweaver. Kita buat website kan. Jadi kita suka disseminate content tu. Minat buat website kelas lah, buat cerita-cerita mengarut apa benda kan. 2007-2008 tu ada blog sendiri. Kemudian 2009 saya di College Mara Banting. Di situ saya mempelajari Malay Literature. Malay A1. Malay A1 kalau siapa yang tahulah. Okey, saya belajar literature bermula dengan dia bila belajar literature ni maknanya the serious, the real literature lah. Bukan literature pop lah. Siapa ajak masa? Saya dengan Cikgu Nur Hasni. Okey. Malay. Mungkin Cikgu Nur Hasni ada tengok kan. Nanti kena share link dia. Pada waktu itu bermula dengan drama Tok Perak, Tram, Streetcar Named Desire ataupun Tram bernama Desire dalam bahasa Melayu. Blanche. Tak Blanche, orang Poland dan sebagainya kan. Kemudian sambung dengan Great Gatsby, kemudian Lorong Midak Eli, kemudian Pusi-Pusi Usman Awang, Syahnun Ahmad, karya Ranjang Sepanjang Jalan. Kemudian semua that was my favourite juga. Jadi apabila saya membaca sastra tu, saya lihat, sastra ni sebenarnya bukanlah benda yang kita faham sebelum ni. Sebelum ni kita faham sastra ni satu benda bahasa tinggi satu. Satu lagi kita fahami kan sastra ni macam jiwang-jiwang, macam it's a story of love. Kita nampak yang itu saja. Sebagai seorang yang tak biasalah. Nampak yang itu saja. Tapi apabila saya membaca puisi Usman Awang, membaca karya-karya Syahnun Ahmad, Zurin Hassan, Khajidah Hashim, jadi di situ nampak sebenarnya literature sastra ni sebenarnya satu benda yang sangat luas daripada itu sahaja. Bukanlah dari segi skop novel cinta sahaja, tetapi dia ada lagi benda-benda menarik dalam lain yang ada dalam tu. Bila kita baca novel-novel daripada luar, Streetcar Named Desire sebagai contoh, kita tengok konflik dia ni macam konflik yang kita tak pernah jumpa dalam mana-mana buku yang kita duk baca sebelum ni lah. Stella apa semua tu kan.
Kita tengok drama Tok Perak. Drama Tok Perak ni dia, tak salah saya, dia dalam mimpi. Dia macam mimpi dan sebagainya. Kemudian kita tengok Midak Ali. Midak Ali ni ditulis oleh Naguib Mahfuz, Nobel laureate winner rasanya. Jadi kisah tentang satu lorong yang penuh dengan masalah lah, penuh dengan maksiat dan sebagainya. Kita rasa macam seronok baca. Kita rasa macam cerita macam ni pun boleh jadi cerita lah. Dia story pasal satu lorong yang penuh dengan masalah. Kita tak pernah terfikir dah benda ni. Sebab sebelum ni saya baca novel juga. Masa form 1, form 2 saya baca novel. Tapi saya baca novel yang dijual. Yalah. Dan itu kita tak kenal novel lain. Beli novel cinta. Baca novel cinta macam biasa lah. Jadi kita menganggap Saya sastra. ada Akashah macam tu. Itu lama lagi. Lama lagi, Yang ni baru-baru sikit lah. Okay. Jadi waktu tu kita ingat, rupanya sastra is another dimension. Dari situ saya rasa berminat. Saya rasa berminat untuk menceburi bidang sastra. Nak menulis lah. Minat menulis. Tapi pada itu susah lah. 2008 saya ingat ni, saya bersama dengan penulis yang datang bengkel tentu Kolej Mara Banting buat adalah Arwah Rahimuddin Zahari. Dia tulis puisi Anak Laut. Kalau pernah dengar puisi Anak Laut, dia Arwah adalah penulis puisi tu. Juga dengan Faizal Tehrani pada waktu itu yang datang dan bercerita tentang karya kreatif. Dan saya waktu itu cukup berminat. Jadi saya jumpa dengan Arwah Rahimuddin Zahari, saya kata saya berminat. Dia kata carilah seorang nama Dr. Fak Razi. Dr. Fak Razi ni merupakan seorang penulis puisi yang pada waktu itu di luar negara lah. Dia kata nanti awak pergi luar negara, carilah Dr. Fak Razi ni. Dia ada grup luar negara ni, ada grup writers. Jadi pada waktu itu saya kenal grup karyawan luar negara, GKLN, grup karyawan luar negara. Pada waktu itulah saya minat menulis mula. Rasa macam seronok. So first published book? Tak book lagi. First publish cerpen puisi. Tajuk dia Mengingatimu Mualim. Tajuk macam usrah sikit. Dan itu pada tahun Jun 2009, tak salah saya. Saya pun dah tak simpan dah keratan dia. Kemudian saya cuba tulis cerpen pula. Cerpen tu ambil masa setahun, barulah saya berjaya publish di akhbar, di Utusan Malaysia pada waktu itu. Start daripada itu 2010 sampai sekarang, alhamdulillah okey dah banyaklah cerpen, puisi, novel, travel. Saya pun dah mula venture ke arah genre yang lain lah. Novel pertama Syah, apa dia tajuk dia? Novel ke buku? Buku pertama saya kalau ikutkan adalah terbitan Institut Terjemahan Buku Malaysia, ITBM, pada tahun 2012, bertajuk Soya Ais Penera Madu. Tajuk dia cerpen lah, dia koleksi cerpen. Jadi cerpen-cerpen yang dah disiarkan dibukukan semula dalam satu naskah lah. Yang itu yang pertama lah. Kemudian ada buku-buku lain? Ada buku lain, saya buat novel remaja, ada satu buku pasal frisbee pun ada. Kemudian saya dah mula masuk travelog, saya tulis yang backpack, yang buku yang saya rasa ramai orang tahu. Buku adalah buku Backpackers UK. Itu yang paling ramai orang tahu lah. Kemudian saya buat satu buku satira, the last buku terakhir saya 2017, berkaitan dengan satira pasal kucing tu. Pasal kucing kan. Story tu tajuk dia Kucing-Kucing Hotahir. Tapi waktu itu sebenarnya kita nak cuba balancekan, nak cuba imbangkan antara popular dan juga sastra. Sebenarnya itu adalah karya yang agak serius bagi saya lah sebagai seorang penulis. Karya tu serius, tetapi kita nak cuba tambah nilai bagi dia jadi pop. Sebab itu yang kita buat tajuk macam tu. Kita ada kartun, kita ada fakta pasal kucing lah apa. Tapi sesiapa yang baca buku tu dia faham sebenarnya itu adalah tentang masyarakat dan politik lah sebenarnya. Itu sampai sekarang tak ada newly published book? Ke tengah ada? Kalau ikutkan tak ada. Dia isu dia bukan isu apa. Isu dia isu rajin tak rajin satu. And then ialah bila dah masuk dalam dunia akademik ni, terlalu banyak cabang yang saya perlu sentuh. Yang menyebabkan saya terhenti sikit lah dalam bidang sastra ni. Bukanlah terhenti terus, cuma tak boleh macam dulu lah. Setengah orang mungkin dia tak tahu kan. Kalau kita kata, dia kata kalau aku jadi pelajar di pensyarah senang hidup aku. Janganlah pelajar pensyarah. Yang tu pun saya pernah nak explain juga, sebab ramai yang bertanya macam, ramai ada yang tanya dia kata pensyarah ajar berapa lama seminggu. Saya kata kelas saya tak banyak lah, 2 minggu 3 jam macam 2-3 jam lah. Banyaknya waktu lain free lah. Saya fikir balik, kata betul juga, memang free pun, tapi kenapa hidup saya macam sibuk? Tapi bila tengok balik hidup sebagai pensyarah, dia ada 4 track lah. Ada 4 bahagian. Yang pertama macam biasalah, hubungan dengan industri, kemudian dengan research, teaching dan juga admin. Macam saya sekarang, saya lebih fokus kepada admin lah, sebab saya ada jawatan admin pentadbiran.
Jadi most of the time masa saya gunakan untuk kerja-kerja admin lah. Teaching dan sebagainya tu masih juga berjalan. Dan sebab itu saya rasa hidup penuh, maknanya full lah. Banyak lah kata. Saya berpendapat sebenarnya research akademik ni, dia bukan academician kan, dia academic. Rasanya academician tak ada dalam bahasa Inggeris kan. Perkataan academician. Dia academic kan. Being academic sebenarnya saya rasa dia bergantung kepada diri kita sendiri jugalah. Ada akademik yang masuk, dia makan gaji, dia balik. Mengajar mungkin mengajar ala-ala mengajar biasa-biasa. And then mungkin hidup dia happy lah. Betul. Okay. Tapi apabila datang pensyarah lain pula, yang mana dia ada kemahuan untuk buat research, dia ada kemahuan untuk engage dengan industri, dia ada kemahuan untuk pastikan PNP dia punya teaching and learning dia sangat berkesan. Dia nak pastikan admin dia punya kerja tersusun, dia nak terlibat dengan NGO, dia nak terlibat dengan professional body dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan pensyarah jadi sibuk. Can you get all? For me, I'm trying my best lah. Bagi saya, I have tried my best. And I come to the conclusion that I cannot have it all. Yes. As much that as you want to have it, but I think it will affect the other sides of your life. Yes, exactly. Macam tu lah. Macam saya pernah berkata kepada diri saya kata macam umur saya masih lagi muda. Bagi saya masih lagi 31 tahun. Mungkin saya boleh segi sentuh ke semuanya lah. Anak pun masih kecil dan sebagainya. Tetapi saya merasakan ada satu one point in my life, saya akan okay, that's it. Mungkin tak boleh nak cover semua. Saya akan fokus lebih kepada research sebagai contoh. Yang lain-lain tu saya touch sikit-sikit. Jadi mungkin saya akan pilih lah. Cuma itulah, masa itu belum sampai lah. I have made that kind of decision lah. For me, kata benda-benda lain tu macam kata apa, benda rincik-rincik that I wanted to do. But I think my passion goes more towards teaching and learning, education on the engineering, on the education punya part. And then I think maybe a little bit on the leadership punya part, it comes somehow later lah. Tapi those are the things that I feel I could do more. Tapi kalau on the research punya side, nak suruh apply grant sangat juta-juta. Faham tak? Dia punya. Tapi macam saya, sebab as a young academic, maknanya academic, dalam dunia academic saya masih baru 4 tahun kan. Yalah. Jadi I have to try all lah. I have to just try to. I think it's good to try. It's good to try. It's good to explore and orang kata dan experiment on it. Yes. And then lepas tu kita boleh decide which one that actually what you want kan. To make it worse untuk saya, menjadikan lebih buruk ataupun lebih bermasalah lagi, sebab saya dalam akademik saya pecah lagi kepada sastra pula. Itulah. Jadi saya rasa hidup saya mungkin saya agak serabut sebab saya pecah banyak sangat lah. Dia orang kata apa, orang Perlis kan patutnya duduk relax kan. Kita kelang kabut macam-macam. Kelang kabut dengan sebab sastra pun saya pegang NGO juga, Angkatan Sastrawan Indra Perlis sebagai ketua satu. Jadi tak salah lah makcik dengan pakcik bawa slow atas jalan tu. Depa mungkin nak relax kan. Kita kalut dengan berbagai-bagai agenda kan. Tapi yalah. Tapi masih muda, jadi saya fikir yalah, mungkin, why not? I mean I think it's good, but kalau duduk kat Perlis tahu tu dengan dia punya environment yang agak relax, yang tak push, yang ni, and then you can just be on your own kan, your own self kan, whatever that you want to do. Cuma bila ada anak, saya fikir yes, family tu kena, sebab bagi saya dah berkahwin 4 tahun. 4 tahun lebih. Cuma isteri saya berjauh dulu. Jadi isteri saya Sabah kan? Duduk Sabah. Saya di Perlis. Jadi ala-ala macam kami dua macam hidup yalah macam bujang lah, maknanya tak ada apa-apa komitmen. Jadi waktu itu okey, macam boleh kita buat macam-macam. Sekarang dah ada anak, nak jadikan cerita, ini cerita sikit lah, maknanya hari pada anak saya lahir 2 Mac dulu lah, 2-3 tahun lepas, Mac. Okey, dia lahir pada Mac tu. Pada waktu itu nak jadi cerita hari yang sama tu saya ada 4 program. Tu dia. Yang bertindih. Satu, kejohanan badminton staff. Saya waktu itu menjawat sebagai salah seorang admin, jadi saya kena terlibat lah. Kemudian saya bawa frisbee juga. Pasukan frisbee. Ada tournament. Yang ketiga,
saya NGO saya bawa Ihsan Mat Said pada itu. Saya adalah the main actor lah untuk bawa. Yang ketiga, yang keempat, satu lagi saya lupa apa dia. Tapi saya ada terlibat dengan mengajar kokek kat curriculum. Hari yang sama 4. Itu pertama kali 4 kali bertembung, dan pada hari itulah Allah nak tunjuk, hari itu juga anak saya lahir. Memang pagi tu saya ingat lagi, isteri saya tak bagi cue. Dia katakan kita tak boleh tunggu kan. Jadi saya pun bergaya-gaya lah, saya pergi tengok yang program Ihsan Mat Said lah, sebab tak jauh sangat. Betul, isteri saya call pukul 10 yang tu, kata ni nak beranak dah kan. Jadi patah balik lah, tak apa, ready lah. Tapi nak menunjukkan mungkin saya punya cabaran hidup saya adalah masa lah. Memang Allah nak tunjuk pada hari tu saya terpaksa korban ke keempat-empat program tu. Dahlah program Ihsan Mat Said tu dia macam julung-julung kali yang macam buat kat perlis utama jugalah, benda yang agak besar lah. Saya terpaksa korbankan demi anak saya lah. So saya fikir-fikir memang selepas ini tak macam dululah. Mungkin siapa yang orang yang masih bujang, yang masih belum berkahwin, go all out lah. Saya rasa saya dah buat all out lah dulu. Saya pun pernah fikir masa awal 20-an dulu, saya fikir sebab apa kita tak nak kahwin awal sangat dan sebagainya, because we need to have time untuk benda-benda yang kita nak buat lah kan. Dan saya rasa saya tak regret lah. Mungkin Allah bagi rezeki kahwin yang agak lambat sikit tu, it's a rezeki lah. Rezeki juga. Siapa kahwin awal rezeki, yang kahwin lambat pun rezeki juga. Saya dapat yang kahwin lambat tu lah. Umur saya 27 saya kahwin tu. Tak lambat sangat lah. Tak lambat sangat. Okey lah tu. Itulah sedikit perkongsian pasal masa lah. Right. So I think kita pun dah nak cecah sejam dah kita punya discussion ni, Syah. So any last word out there that you want to share? I mean, for example, like kepada contoh orang yang nak minat sastra, orang yang tiba-tiba nak minat sambung belajar, orang yang nak jadi macam Syah ke contohnya kan. What do you think saya rasa untuk mungkin ada yang menonton ni daripada kalangan pelajar lah kot. Yang mana pelajar ni saya takrifkan sebagai umur yang mungkin awal 20-an. Nanti share dah dengan budak-budak Unimed lah. InsyaAllah lah. Mungkin mereka boring kot. So kau mereka subscribe tau. Mungkin mereka boring kot dengar suara pensyarahan. Pesanan saya, hidup kita ni selagi mana kita ada ruang untuk buat benda yang kita nak tu, kita teruslah buat. Sebab kita tak tahu pada masa hadapan apa yang akan terjadi kepada kita. Dan apa komitmen lain yang akan datang kemudiannya. Jadi kepada youngsters yang mana umur 20-an yang mungkin masih belum banyak komitmen, this is your time to do apa yang you nak buat lah. Sibukkan diri dengan benda yang you rasa you nak buat. Okay, dia boleh jadi benda pelbagai lah. Sebagai contoh, nak bekerja part time, ataupun nak bekerja, ataupun nak pergi melancong, ataupun nak pergi ambil kursus, nak pergi belajar menulis, belajar bersilat ke apa, ikutlah. Tetapi make sure that you try to utilize your time. Kalau tidak, nanti bila you dah go forward, umur you dah 30, you boleh buat lagi sebenarnya. Tapi the commitment tu akan datang dan akan menyebabkan you tak boleh nak cater. Bagi saya rasa umur 20-an saya, alhamdulillah lah, saya sedar benda tu. Dan saya pun dah buat apa yang saya nak buat dulu. Saya terlibat dengan politik pelajar dulu, mahasiswa dan sebagainya. Saya masuk buat persatuan apa semua, saya dah puas hati dah waktu tu. Jadi bila sampai umur 30-an ni, nampak macam okey lah, mungkin kena slow down lah dengan dah ada family dan sebagainya. Lepas ni ada nak jadi calon ke? Tak. Memang tak. Politik ni cukup belajar di Manchester lah. Habis tutup buku kat situ. Okay, right. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada Syah. Terima kasih juga kepada Sekolah Malaysia. Okay, so terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe kami, follow dan like Sekolah Malaysia di YouTube, di Facebook, di Instagram, semua ada. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Syah. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.